Semua ni ialah tip-tip yang telah diamalkan oleh para alim ulama dan golongan salafus salih, bagaimana mereka mendapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Pertama sekali, malam sama-sama kita merasakan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk menjadi tetamunya pada hari ini, pada malam ini, pada saat kita sudah pun berada di akhir-akhir saat sebelum menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesaat masuk ataupun berkunjungnya Ramadan dapat digambarkan betapa Nabi sangat seronok dengan masuknya Ramadan. Maka Nabi kata, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kamu Ramadan, bulan mubarak, bulan yang diberkati. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seronok masuknya Ramadan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seronok masuknya Ramadan ialah kerana Ramadan ialah merupakan bulan umatnya. Seperti yang Nabi sebut, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Rajab ialah bulan Allah, Sya'ban ialah bulanku, sementara Ramadan ialah bulan umatku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan ialah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana puasa difardukan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Pasti kamu akan memperolehi taqwa. Dalam ayat yang kita baca ni jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menjadikan Ramadan ialah bulan umat kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sebelum kita, mereka berpuasa setiap bulan 3 hari. Umat Muhammad berpuasa 1 bulan keseluruhannya, iaitu dipilih untuk kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan yang menjadikan umat Muhammad melebihi umat-umat yang lain. Sebabnya kerana umat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah umat yang akan memasuki syurga sebelum daripada umat-umat yang lain. Diharamkan kepada umat-umat yang terdahulu untuk memasuki syurga, sehinggalah umat ini terlebih dulu masuk syurga. Maka di atas pilihan yang sebegitu berharga ini, maka umat ini mesti ditingkatkan dan dilebihkan sehingga masuk syurga itu ialah merupakan kelayakan buat mereka. Maka tuan-tuan, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad digandakan
dengan gandaan pahala yang tidak terhingga-hingga kepada umat ini, untuk Tuhan nak bagi kepada kita limpahan pahala yang tidak terhingga-hingga untuk kita lebih daripada umat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, umat ini diperuntukkan kelebihan melalui tempat dan juga masa. Tempat di Mekah, di Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Masa ialah Ramadan. Siapa-siapa nak limpahan gandaan pahala yang besar mengikut tempat, dia kena pergi Mekah. Semayang di sana mendapat 100,000. Semayang di Madinah mendapat 50,000. Semayang di Masjid Al-Aqsa mendapat 10,000. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan sangat-sangat mengetahui bahawasanya bukan semua orang boleh pergi Mekah. Maka Allah mencipta masa. Masa itu ialah Ramadan. Maka rugilah orang yang bila masuk Ramadan tidak menjadikan dia terlepas daripada neraka. Maknanya tuan-tuan, Ramadan ialah bulan yang penuh dengan rahmat untuk melayakkan kita berada di dalam syurga dan juga ketinggian darjat di dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Sebagai contoh, malam pertama Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah segala-galanya. Malam pertama Ramadan ialah segala-galanya Ramadan. Sebab dia adalah permulaan kepada berlangsungnya 30 hari dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka malam yang pertama Ramadan, kita mesti membulatkan hati, mengikhlaskan diri, membetulkan situasi untuk kita nak menempuh 30 hari ataupun 29 hari yang akan datang. Kalau malam pertama tu kita silap meletakkan hati kita, ataupun kita masih belum membetulkan hati kita, maka 20 hari, maka 29 hari yang akan datang gelong. Tak betul. Malam pertama tu penting. Mungkin ada orang kata malam pertama tak puasa lagi, esok puasa malam esok lah. Tuan-tuan, di sana ulama sebut ma asyraqat bidayatuhu ahraqat nihayatuhu. Sallallahu Muhammad. Sesuatu yang permulaannya sudah pun bersinar, ahraqat nihayatuhu, pada akhirnya akan terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, sesuatu yang pada malam, pada permulaan pertama dah ada sinar, nanti dia akan terbakar pada akhirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang malam pertama tu tuan-tuan tak ada apa lagi, tak timbul apa lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kaedah perjalanan permulaan sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permulaan tu di mana? Permulaan pada saat kita menyambut Ramadan, pada saat menjelang azan, pada saat terbenam matahari 30 Sya'ban.
Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan kena sambut Ramadan. Rasakan dia seperti seorang tetamu yang paling kita cinta, yang paling kita sayang, yang paling kita rindu. Hak nak mai ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak nak mai ni tuan-tuan, bukan hak lepas. Hak lepas Ramadan 144. Hak lepas orang. Dua, hak ni 1443. Ni hak lain. Bukan hak lepas. Hak ni 1443 Ramadan baru 1443. Tuan-tuan, rasakan hak nak mai ni ialah tetamu yang sangat istimewa. Tuan-tuan, tempat kita menyambutnya ialah di rumah Allah. Mai awal sikit, 20 minit, 30 minit, tengah jam sebelum. Sebab kita nak tunggu. Kita dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita bertasbih sikit, kita berzikrullah sikit, kita baca Quran sikit ke, kita berselawat, tunggu. Bila Tok Bilal sudah pun ketuk mikrofon, hati rasalah, ya Allah, nak main dah. Bila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, main dah Ramadan. Perasaan tu kena ada. Hak tu Tuhan nak tengok. Dan hak tu yang kita nak jaga sepanjang 29 hari Ramadan ni. Kita nak jaga perasaan ni, supaya dia tak terbalik. Kita kena jaga dia. Macam orang pergi Mekah. Nak pergi Mekah ni tuan-tuan, rindu. Sampai-sampai di Mekah yang kita kena jaga apa? Hati. Takut hati mengeras sampai di Mekah. Sebelum pergi teringat Nabi, rindu. Sampai-sampai hilang rindu. Mana pergi rindu tu? Na'udzubillahi min zalik. Ni nak kena pertahan. Sebab Ramadan kita, Ramadan bukan bulan makan, tapi Ramadan bulan puasa. Jangan duk buat sama bulan lain dengan bulan Ramadan. Bulan lain bulan makan, bulan Ramadan bulan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kata bulan puasa, berarti bulan tak makan. Kalau bulan tak makan, dia adalah bulan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dia panggil taqarrub. Bulan Ramadan, bulan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan perolehan yang Tuhan bagi kepada orang yang mendekatkan diri pada Tuhan ni ialah kurniaan ni yang sangat luar biasa, yang tak ada dalam sebelah bulan yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perolehan yang Tuhan bagi kepada orang yang berpuasa dan beribadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah perolehan yang sangat luar biasa yang tak ada dalam bulan lain. Perolehan itu diperolehi oleh hati kita. Rasa dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Ramadan ni dia bulan rasa. Bila dia bulan rasa, dia kena mula tu penting. Allahumma salli ala sayyidina. Sambut Ramadan tu ni hati semak dah. Ya Allah, bagilah kekuatan ke aku nak mendekatkan diriku kepada Engkau. Buh siap-siap. Ya Allah Tuhanku, Ramadan ni bagilah aku dapat mendekatkan diri aku pada Engkau. Buhlah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buh dalam hati. Jadi apa makna mendekatkan diri kepada Tuhan? Mendekatkan diri kepada Allah maknanya beribadah. Beribadah. Tuan-tuan, yang pertama sekali pegang Ramadan, itu ibadat pertama yang kita buat ialah sembahyang sunat
maghrib qabliyah. Pegang tu. Lepas tu tuan-tuan, semua sembahyang sunat qabliyah ba'diyah jangan tinggal sepanjang 30 hari kita berpuasa. Semak siap-siap. Azam, insya-Allah. Aku tak tinggal semua sembahyang iringan, dia panggil rawatib, dahulu dan kemudian. Orang yang dah biasa buat lagi baik. Sebelum zuhur buat 4, lepas zuhur buat 4, sebelum asar buat 4, sebelum isyak buat 4, lepas isyak buat 4. Ni saranan saya. Sebab Ramadan dia highway luah, 4 lorong, 5 lorong, 6 lorong, berapa lorong kita tak tahu. Kalau highway banyak lorong, naik motor AS5 tak sedap. Sisi kecil, dia kena pakai hat kaki naik, hat tangan naik. Yang mau tu 50 cc, 1000 cc. Makna ibadat kena cc tinggi baru berasa Ramadan. Kalau dia tak rasa Ramadan. Tapi yang tak biasa buat, jangan terus ambil 4, tak larat. Buat dua. Sebelum maghrib 2, lepas maghrib 2, sebelum isyak 2, lepas isyak 2, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2, sebelum asar 2, sebelum maghrib 2, sebelum isyak, selepas maghrib 2, semua 2. Sebab kita tak mampu, ibadat ni berat. Bagi orang yang dah biasa, tambah. Pasal bulan ni bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, azam, InsyaAllah Ramadan ni Masalah Sayyidina Muhammad, sembahyang jangan tinggal sembahyang jamaah. Bulan lain tinggal berjabu, bulan ni jangan tinggal. Berarti apa tuan-tuan? Kena bermujahadah, kena buat sungguh. Sebab dia kalau nak, bila kita nak buat ni, dia kena bersungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena bersiap awal. Sebelum zuhur tu kena tengok dah, kena tak jam. Kalau jam kecil tak nampak, kena buat jam besar depan mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya kita bersiap awal. Bila bersiap awal, kita boleh sembahyang qabliyah awal. Kita sembahyang jemaah jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, sebenarnya boleh kata lah, tapi nak buat tu payah. Dia akan jadilah satu waktu slack, tertinggal, tidur kau tak bangkit kau, ataupun apa kau, masalah Sayyidina Muhammad. Bila tertinggal satu waktu, asal lemah semangat. Tuan-tuan, jangan jadikan tertinggal satu waktu itu lemah semangat. Bangkit balik. Sebenarnya memang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nafsu kata hang tak larat buat. Cuba tengok hang buat, dia pelemah kita. Tuan-tuan, jangan peduli apa dia kata, teruskan perjuangan. Sebab Ramadan ni 10 yang terakhir tu, tu tak tahu nak apa. Hebat sungguh kurniaan dia. Lepas tu, sebab itu Syakban ni dia bulan kena pulung buat dah. Lepas kita nak lajak ni, kalau nak mula, bagai dia kata. Maka tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap. Ayah jemaah maghrib. Lagi kita nak tarawih. Kita duduk masjid lagi. Lagi semayang sunat sebelum isyak. Bayang isyak berjamaah. Soalan Sayyidina Muhammad, mayang sunat isyak ba'diyah. Tuan-tuan, semayang tarawih. Tuan-tuan, bila semayang tarawih, orang yang nak sisi tinggi ni tak sesuai nak buat 8, dia kena buat 20 rakaat. Salah senang, dia kena buat 20 rakaat. Ni nak bagi rasa sisi Ramadan ni. Kalau kita buat sikit, kita tak rasa Ramadan ni. Tuan-tuan, buat 20.
Hak dah biasa buat 8, tak larat buat 20, ambil kursi. Mayang atas kursi. Malu lah ustaz, orang muda ni. Biar pi lah orang kata kita buat bukan kerana orang, kita buat kerana Allah. Nak buat 20 tapi tak larat. Dia biasa buat 8. Contohnya Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak larat mayang duduk, nak mayang macam mana? Mayang mengirin. Tahu mayang mengirin? Kepala belah tu, kaki belah tu, muka madak kiblat. Tapi jangan buat semua, tak celif masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nak semayang 20 rakaat ni, nak dapat malam Lailatul Qadar tu, bukan dia mudah. Hati malam Qadar ni dapat dengan hati. Jangan bukan dapat dengan tengok, dengan dengar. Malam Qadar dapat dengan hati, perasaan, rasa dengan Allah. Tuan-tuan, lepas tu habis 20 rakaat. Tapi tu dialah masalah Sayyidina Muhammad. Hari ini masjid-masjid pakai imam hafiz. Tak adalah masjid kita ni. Kalau imam hafiz malam sejuzuk, Allah Ustaz. Dia bunyi Allah Ustaz tu. Sejuzuk. Itulah kalau semayang di masjid sejuzuk kena ada kursi, tak larat. Tapi kalau semayang macam orang tua-tua dulu-dulu, Al-Haqul Wallah je, Salah Sayyidina Muhammad. Tapi Al-Haqul Allah tu tak sempurna, sebab senampai baca Fatihah, Salah Sayyidina Muhammad. Rugilah, no? Dia sebenarnya semayang ni, yang sempurnanya ialah Salah Sayyidina Muhammad. Sempurna baca Fatihah, sempurna baca surah, walaupun pendek. Tapi tak apalah, kalau kita buat baca Al-Quran sejuzuk semalam, tak ada masalah. Jadi kawan yang tu imam, jadi imam, dia boleh mengulang Quran. Kita hak dengar, kita boleh dengar Quran. Semua baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi satu saya nak pesan pada tuan imam, jangan baca sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sambung tu makruh. Dahlah dalam bulan Ramadan nak dapat pahala penuh, makruh pula. Tak ada pahala pula, rugilah. Jadi nama pun tarawih. Tarawih ni semayang rehat, tiba-tiba letih. Kok mana tu ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apapun bulan Ramadan ialah perjuangan. Tak apalah kita sembahyang 20 rakaat. Tapi cabaran bila tengok orang buat 8, habis 8 pekat keluar. Anggaplah tu cabaran. Bila orang pula kita tengok, keluar lah ni. Dah hati kita nak keluar apa? Anggaplah tu cabaran. Tuan-tuan, jadi begitu Ramadan. Ramadan ni ialah bulan kita bentuk nafsu, didik nafsu. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Bila habis main tarawih, ambil Quran. Ambil Quran. Malam tu baca Quran. Dan lebih-lebih lagi kepada orang yang ada masa. Siapa yang ada masa ni? Orang yang dah pension, veteran. Jangan buang masa. Quran. Terlebih-lebih lagi, kita ialah orang yang lancar baca Quran. Ambil Quran. Ambil Quran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak baca macam mana? Khatam Al-Quran 3 hari sekali. Maknanya 10 hari. 10 hari, 10 juzuk sehari. Tuan-tuan, di Mekah orang boleh buat. Orang pergi Mekah buat umrah tu, lepas 3 hari lah lepas khatam Quran. Oh, syak Quran. Tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa? Sebab kita nak dapat faedah daripada Al-Quran.
Imam Syafi'i, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, khatam Al-Quran dalam Ramadan 60 kali. Salafus soleh mereka mengkhatam Al-Quran sampai di mulut mereka rasa manis. Tu hebat Quran. Baca Quran tu sampai manis ni. Quran tu rasa manis Quran di bibir. Lepas tu pakat bertanya pula, batal ke puasa kita? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ni saranan saya. Kok ramai-ramai ni saya promosi ni lepas teringin nak sambut. Nak rasa macam mana yang dirasa oleh golongan salafun salih. Sampai rasa manis ni Quran ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak rasa manis, rasa wangi, bau wangi. Ya Allah, wangi apa ni? Bukan wangi ku pakai minyak wangi ni. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, rasakan. Kita tak pergi Mekah, tapi tetap Tuhan bagi. Macam pengalaman saya bawa jamaah umrah, banyak anak jamaah sesaat di Raudhah, depa sujud tu wangi. Wangi tu wangi apa? Raudhah ni ialah sebuah taman dari taman-taman syurga, nama pun Raudhah. Berarti kalau Allah angkat hijab, berarti kita dah duduk dalam syurga dah. Wangi tu wangi syurga. Tak apa, tak pergi Mekah, rasakan dalam bulan Ramadan. Allah senang. Tuan-tuan, ni hak nak gelut ni sehari 10 juzuk. Nak gaduh apa tuan-tuan buka puasa di masjid? Masjid buka puasa tu ni buka. Nak gaduh apa? Ulun ibadat buka puasa di masjid. Dulu orang tak buat, dulu orang buka puasa di rumah. Nak kena masak, nak kena apa, tak perlu. Ramadan tak perlu. Ramadan baik ibadat. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Tu kalau boleh buat. Tak boleh buat, kurang sikit. Khatam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 5 hari sekali. Berarti 6 juzuk sehari. Tak boleh buat, khatam Quran 6 hari sekali, 5 juzuk sehari. Tak boleh buat juga, ni kuih kurang ni. Tak boleh buat juga 10 hari sekali. Sehari 3 juzuk. Takkan tak boleh baca pun sehari 3 juzuk. Boleh tak? Rasa macam boleh no? Try tengok. Allah SWT. Kalau tak boleh juga, ni kan tak boleh juga lah ni. 15 hari khatam sekali. Berarti dalam Ramadan khatam 2 kali. Soalan. Tak boleh juga khatam 30 hari sekali, sehari sejuzuk. Tak boleh juga, mati buang teruk sangat. Sampai tak baca Quran ni apa Ramadan ni. Sehari pun tak boleh ambil sejuzuk. Ambil lah satu sepas mayang, ambil 2 lai. Quran ni 10 lai. Kalau 2 lai 5 waktu sejuzuk. Tapi kena cover. Hak tok belakang, tok wan tu kena cover. Hari cucu balik. Cucu balik bergelut dengan cucu pula. Tinggal Quran. Mereka kena lebih daripada sejuzuk. Sebab kena cover time cucu balik, anak menantu balik buka puasa di rumah. Takut tak tahan. Takkan nak baca Quran cucu ni. Kalau dengan cucu. Betul tak? Rumah saya, ni cerita orang dapat cucu. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bunyi perang dapur tu keluar, siapa bagi pecah? Anak bagi pecah ceramah sehari. Ada kali tu perang keluar, siapa bagi pecah? Muhammad. Tak apa. Cucu tak apa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, takut tak tahan situasi itu. Kita bayangkan siap-siap mana kita kena ada peruntukan lebih
sebab kita nak baca waktu-waktu dia panggil kalau bola dia panggil apa, dia bagi spend sikit tu, waktu kecederaan kena ada juga. Lepas tu subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jaga no 10 pertama, 20 yang pertama. Lagi satu cubaan dalam bulan puasa ni ialah 10 yang terakhir. Orang kita ni tuan-tuan sebenarnya bukan orang Melayu yang Arab pun sama. Oh, mula-mula Ramadan penuh kereta berjeram. Malam tu sangat seronok. Seronoknya berkemutih keluar daripada kereta. Semua pakai main-main tarawih. Malam pertama tu nampak dah. Malam kedua tu dia panggil suasana Ramadan. Tu yang tak ada bulan lain. Tu yang kita rasa aura Ramadan, seronok Ramadan tu. Tapi tahan 10 hari lah. Lepas tu habis. Mana pihak ramai-ramai tu? Passion orang kita dah. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya kenapa berlaku tapisan tu? Sebab Tuhan nak bagi yang tinggal di akhirnya lah itqun minan nar, perlepasan daripada api neraka Allah. Pilih-pilih. Mana siapa bertahan sampai 10 malam yang terakhir, mereka akan dilepaskan daripada api neraka Allah. Sebab tu kalau tengok siapa-siapa masih bertahan main tarawih lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, lihatlah wajah-wajah orang yang akan masuk syurga. Tuan-tuan, 10 malam terakhir maya, orang tak main dah, lepas main lagi, bertahan. Dan tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan jaga juga cubaan 10 terakhir ni lagu raya. Selamat Hari Raya. Tu dah potong steam dah tu. Alamak, nak raya dah. Sebenarnya nak raya apa lagi? Bukan masa lagi. Sebabnya masalah Sayyidina Muhammad lepas daripada api neraka baru layak raya. Tak tahu lagi ni nak lepas ke tak ni daripada api neraka ni. Ya Allah, bila habis, bila terbenam matahari terakhir, tuan-tuan, ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka Engkau, ya Allah, masukkan kami dalam orang yang selamat dan terlepas daripada api neraka. Barulah layak raya esok. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kita harap semua yang main ni bertahan, insya-Allah sampai 10 malam yang terakhir, tak tinggal lagi masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan puasa kali ni kena puasa bagi elok. Dia ni ibadat-ibadat ni dia lemah kalau kita salah penjagaan. Tak mana penjagaan tu? Yang pertama sekali kita buka puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buka puasa jangan tertinggal sembahyang maghrib berjamaah. Ghalibnya orang ni bila dia makan, dia akan tertinggal sembahyang maghrib berjamaah. Pasal yang pertama dia nak merokok dulu. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad mayang juga lah. Mayang seorang tak guna Ramadan. Jadi beruntunglah masjid kalau dah masjid buat buka puasa. Kalau makan, jangan makan melebihi had yang sepatutnya. Sebab perut kita baru terima makanan. Makan sesuai dengan perut yang baru terima makanan. Sebab ada orang, tuan-tuan, dia buat jamak takhir. Tahu jamak takhir? Sarapan tak makan, tengah hari tak makan, dia kumpul semua. Tu dia debuh nasi sepinggan bak. Tu dia nasi jamak takhir, Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, makan ni tak usah pakai sepinggan, separuh, ada pun sikit lagi, tuan-tuan. Sebab kelazatan ibadat dia duk tang kurang makan,
sedap tarawih, sedap baca Quran, sedap qiyamul, dia duduk tangku orang makan tu. Lepas tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad bila dah buka puasa makan sesuai dengan yang sepatutnya sebab nak sembahyang jemaah. Lepas tu lepas sembahyang jemaah masalah Sayyidina Muhammad bahasa nak makan pula, pergi makan pula. Ada lagi kuih-kuih tak habis tu, pergi makan pula. Kanji apa semua nak makan lagi, makan pula. Tapi ukur jangan lebih. Lepas tu sembahyang tarawih, orang buat more ada tak? Tak ada buat ni ria, more tak ada. Balik rumah ada makan, jangan makan sekali banyak, makan sikit-sikit tak apa. Tu kaedah dia. Masalahnya makan sekali tak mau makan dah, itu mudarat. Lepas makan nak makan pula lagi, tak apa. Jadi ini pedoman untuk mendapat kelazatan beribadat. Yang paling ketandak di mana? Sagi bangkit sahur, sagi nak sembahyang tahajud. Sahur kena sahur, jangan buat macam orang kata dah makan pukul 12, lepas tu kata kira sok ni. Sok apa? Bukan waktu sok lagi tu, waktu sahur sepertiga malam yang terakhir tu waktu sahur tu, bukan waktu sok lagi pukul 12, waktu tengah malam. Sahur kena bangun sebab Nabi suruh tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makanlah sahur kerana makan sahur itu berkat, kata Rasulullah. Maknanya kebaikan kamu, ketakwaan kamu, kekuatan ibadah kamu akan bertambah dengan kamu makan sahur. Mereka tu Tuhan buat makan sahur tu, dia 3 tempat yang kita makan Tuhan tak kira, makanlah. Yang pertama makan buka puasa, yang kedua makan sahur, yang ketiga makan berjamaah. Itu tak ada hisab. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, itulah pedoman untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik daripada hal lepas-lepas. Dipanggil puasa khawas. Hal lepas puasa awam. Puasa awam ni iaitu puasa yang mereka puasa, mereka buat bulan puasa bulan makan. Itu puasa awam. Bila pi pasal Ramadan penuh ni 1, 2, 3, 4, 5 ni penuh ringkih. Akhirnya bila balik bukan makan semua apa makan, alah sikit je. Nafsu yang kena ada, lapak hak tu, lapak hak ni, nak makan hak tu, nak makan hak ni, makan sikit je. Lepas tu buat. Ada baru ni ada satu orang sahabat dia ajak Pak Sumit pergi Mekah. Pak Su nak tak pergi Mekah? Pak Su tak mau, syaitan banyak. Terkejut orang tu. Baik Pak Su ni tak faham. Lepas tu baru dia faham. Ajak pergi Mekah, Pak Su tak mau pergi, syaitan banyak. Dia Mekah tu soalan Sayyidina Muhammad. Orang punya nak ra'i kita soalan Sayyidina Muhammad, dia buat main nasi Arab tu. Oh, dia nasi 2 orang tak habis, 3 orang tak habis, 3 orang, 4 orang tak habis, 5 orang tak habis, 6 orang tak habis. Dia buh dengan kambing, dia buh dengan apa soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya makan tak habis. Itulah makna syaitan banyak. Betul? Faham atau tak faham? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu saudara syaitan. Itu pasal tak mau pergi. Maksudnya masalah Sayyidina Ramadan ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan membazir. Sebenarnya tak habis pun, nafsu yang nak banyak. Jadi kalau hari ni nak beli hak ni, hak tu yang kita beli. Esok kita beli hak lain pula. Ni pada orang yang nak mengunjung pasal Ramadan. Tapi jaga pasal Ramadan ni, ujian. Puasa sehari,
Pi pasal Ramadan tengok pula hak tu lawa, hak tu lawa, tu lawa, tu lawa. Habis bala puasa. Habis nak habis puasa pula tu. No? Hari pagi jaga. Pi pasal Ramadan tak tahan jaga mata pula. Akhirnya potong. Habis bala puasa. Tu resiko pi pasal Ramadan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul orang yang nak jagalah. Jadi dia kata tak apalah pasal Ramadan orang lempi, dia beli kokok jalan sudah. Jadi macam-macam orang guna cara macam mana kita nak bagi jadi puasa kita khawas, baru ada pahala puasa macam tu. Kalau puasa nak makan tak ada, semata-mata nak makan, puasa nak makan, dia panggil puasa awam. Kalau puasa awam, Nabi kata kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Nabi kata Muhammad Muhammad, betapa banyak orang yang berpuasa tapi apa pun tak dapat dari puasa dia melainkan dia dapat lapar dan dahaga saja. Wal a'yadu billah. Kita nak kita puasa kali ni puasa lain sikit. Rasa puasa. Macam mana puasa yang kita kata rasa puasa. Nak buka puasa tu berdebat. Ya Allah, Engkau terimakah puasa aku hari ini Tuhan? Golongan salafus saleh, lepas nak buka puasa tu ketak. Ketak pasal apa? Sebab memang hari itu puasa Tuhan tolak. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan, takut Tuhan tak terima puasa kita. Habis. Dan ibadat ni tuan-tuan, kalau kita buat Tuhan tolak, dia lebih dekat dengan neraka daripada dekat dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bolehlah tuan-tuan dah dapat satu gambaran macam mana nak puasa kali ini. Bagi orang yang belum pernah ada panduan, tapi bagi orang yang dah ada pedoman dan panduan, ini hanyalah penambahan, melengkapkan sedikit sebanyak. Kita nak puasa kali ini puasa yang terbaik dalam seumur hidup kita. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita nak rasa kesan daripada puasa mendapat takwa. Sebab Allah kata la'allakum tattaqun, pasti kamu mendapat takwa. Takwa ni apa? Perasaan dengan Tuhan, rasa dengan Tuhan. Nak rasa dalam bulan puasa. Bulan puasa tuan-tuan, kalau boleh menangis sebab dia dapat takwa lah. Sallallahu alaihi wasallam. Hamba tuan-tuan dengan Tuhan, hamba dengan Tuhan, habislah. Kalau boleh menangis tu tak apalah, cukup. Macam pergi Mekah kalau kita tak boleh menangis, tak tahu, teruk semua depan Kaabah tak boleh menangis, dalam Raudhah dia makam Nabi pun tak boleh menangis. Macam mana perasaan hang dengan Allah dan Rasul dia? Tak ada rasa, macam tiang, tak ada perasaan. Ramadan ni kita nak tengok perasaan kita, rasa dengan Tuhan. Baca Quran boleh menangis, doa boleh menangis, makan tahajud boleh menangis. Hak tu dia panggil KPI dia, kayu ukur dia. Dah mendapat takwa ataupun puasa tak dapat apa. Na'udzubillahi min dzalik. Bolehkah tuan-tuan? InsyaAllah. Bolehkah faham? Bukan sekadar faham, nak buat insyaAllah. Tak guna dengar ceramah, tak guna dengar tazkirah kalau hati tak ada semangat aku nak buat. Tuan-tuan, insya-Allah cubalah lakukan yang terbaik. Moga Allah bagi kemudahan pada kita semua untuk kita puasa pada kali ini, puasa yang paling baik dalam seumur hidup kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi hamba dia. Allah mudahkan kita semua untuk mendekatkan diri pada dia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan semua ni ialah tip-tip yang telah diamalkan oleh para alim ulama dan golongan salafus saleh, bagaimana mereka mendapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.